Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada warga Gabrins dan pelajar-pelajar atau peserta-peserta Kelab Dai Muda Islam SMKC Gabriel 2020. So, pada tahun ini saya akan buat banyak aktiviti. Antaranya saya telah buat jawatan bendahari, saya perkukuhkan bendahari setiap tingkatan. Contohnya untuk tingkatan 4 Muhammad Amar, untuk tingkatan 3 Muhammad Amar, untuk tingkatan 4 Muhammad Syami Danish, seperti itu. So maka saya hari ini mengubahsuaikan maklumat. Jika anda menyokong saya akan membuat satu perutusan khas. So maka insyaAllah saya membuat video ini supaya agar pelajar-pelajar Gabrins berjihad dengan ilmu hadis. So jika kamu mempunyai ilmu hadis yang kuat dan kukuh, maka kamu boleh berjaya di mana jua, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kerana ilmu hadis atau dikenali sebagai Al-Sunnah adalah salah satu faktor efektif untuk berjaya di dalam dalam kehidupan kita. So kalau ada Al-Quran saja, kalau tiada Al-Sunnah, okey, Al-Quran ni contoh korang macam buku. Contohnya pendidikan Islam. Untuk bagi pendidikan Islam, kamu semua mempunyai buku teks pendidikan Islam setiap tingkatan. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Yang tu semua gabung jadi satu buku, iaitu buku Al-Quran. Itu adalah kitab Al-Quran. Okey. Al-Sunnah ni kita boleh beritahu sebagai buku latihan anda. Setiap tahun kamu belajar di sekolah, tak kisah sampai darjah 1 hinggalah sekarang form 5, 100% setiap subjek mempunyai sebuah buku latihan, iaitu di mana kamu perlu menguji diri sendiri untuk membuat latihan agar mendapat markah cemerlang dalam subjek tersebut. Itu adalah kata kunci untuk berjaya. Tapi dalam pandangan Islam, jika kamu hendak berjaya, ikutilah kitab Al-Quran dan ringankanlah urusan anda supaya dapat laksanakan Al-Sunnah, iaitu sunnah-sunnah Nabi. So hari ini saya akan menceritakan sebuah tajuk. Sebelum ini kita telah tengok video kisah Nabi Muhammad, lakan-lakan beliau, fadilat baca Al-Quran. Tapi hari ini menarik, sangat menarik. Hari ini adalah pengubah hidup anda di rumah. So maka Allah telah firman, sesiapa yang tinggalkan solat mendapat neraka, tetapi siapa yang tinggal solat berjemaah lagi dapat balasan neraka. Yang tu adalah sahih. Tetapi Allah juga memberi fasiliti, ataupun dalam bahasa kamu semua, kemudahan yang mudah sangat, terlampau mudah. Contohnya kamu nak bisnes, tapi bisnes kan perlu modal, perlu sediakan kertas kerja semua. Tetapi fasiliti yang Allah sediakan ini macam terlampau mudah. Sedangkan sesaat kamu boleh buat pahala. Macam bisnes sesaat susah nak buat duit, tetapi dalam Islam sesaat mudah buat pahala. Dengan tajuk-tajuk yang saya akan bagi hari ini. Okey. Fadilat hari ini bertajuk adalah fadilat berzikir, ataupun dikenali sebagai zikrullah. Allah telah banyak kali berpesan dalam kitab Al-Quran
bahawa kelebihan berzikir ni banyak sangat kegunaannya. Mempunyai berapa ayat sebenarnya? Mempunyai 54 ayat dalam kitab kalam Allah bertentang zikir, berkaitan zikir. So, saya akan baca 3 ayat saja, iaitu yang mudah anda fahami. Ayat 23, sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Sesungguhnya hari kiamat itu tetap datang, yang aku sembunyikan masa datangnya, supaya setiap orang beriman diberi balasan atas apa yang diusahakan. Surah Taha ayat 14 hingga 15. Allah telah memberitahu bahawa kiamat pasti, tetapi ujian Allah sungguh pasti. Macam dilanda sekarang MCO. Untuk pengetahuan anda semua, semasa saya masuk SMK St. Gabriel, Ustazah Husna pernah bagi tahu, kamu adalah orang bertuah. Tetapi semasa Form 3, iaitu 2018, semasa kami ambil PT3, bukan ustazah tapi mu'alimaku sedih. Mu'alimaku sungguh sedih. Saya tanya, kenapa ustazah sedih? Lepas tu mu'alimah kata, zaman kita orang boleh tahan lagi, tapi zaman korang dah sampai XYZ. Dalam ABCD punya huruf ada 24 ataupun 23. Tapi Ustazah Ba kata pepatah, zaman kami lebih baik daripada zaman kamu. Maksudnya zaman Ustazah tak ada macam fitnah ke tu ke. Masa tu adalah penjajahan, imperialisme. Tetapi sekarang adalah teknik-teknik penjajahan baharu, iaitu alam teknologi. Dengan teknologi ni, banyak dalam kalangan umat Islam kadang-kadang mudah melakukan dosa, secepat memudahkan dosa. Sedangkan mereka semua boleh membuat setiap saat mereka tu berpahala. Tetapi mereka telah abaikan, dilemahkan, dilupakan oleh satu gadget, iaitu adalah telefon anda sendiri. Telefon anda adalah satu ciptaan manusia, tetapi pilihan, iaitu pilihan kehendak pengguna dia. Kalau pengguna phone itu baik dan bertauliah, dia selalu buka zikir, bayan, hadis seperti video ini. Dia akan buka video-video berkaitan saja. Tetapi macam zaman kami sekarang ni, banyak rakan-rakan sekelas aku, keputusan ujian akhir tahun beliau teruk, hancur, merosot. Hancur tak, merosot tak apa lagi, tapi hancur. Maksudnya nak dapatkan G lebih senang daripada kosong. Nak dapatkan kosong lebih senang daripada G. G maksudnya gagal. So yang ni semua faktor utama dia adalah kita kena pandai jaga masa. Kata pepatah mu'alimah muliaku, curi masa. Itu saja. So kita bersambung kepada ayat 24, iaitu ayat kedua, iaitu dan janganlah kamu berdua, dalam kurungan Musa dan Harun alaihi wasallam, lemah dan cuai dalam menyebut serta mengingati daku. Maksud beliau, Allah telah berfirman kepada Musa dan Harun alaihi wasallam, iaitu jangan lemah dan cuai. Jangan lemah dan cuai. Jangan lemah dan cuai menyebut dan serta mengingati aku. Yang surah At-Taha 43
Dan ketiga pula, dan sebutkanlah peristiwa Nabi Nuh alaihi wasallam ketika dia menyuruh berdoa kepada kami sebelum nabi-nabi yang tersebut itu. Maksudnya, kisah Nabi Nuh alaihi wasallam apabila menimpa ujian Allah, beliau tetap mengingati Allah walaupun di mana jua. Di sama ada susah, senang, marah, stres, sedih, mana juga Nabi Nuh SAW ingati, menyeru doa kepada Allah. So hari ni saya akan menceritakan atau memberitahukan beberapa hadis yang anda wajib ketahui. Kerana dengan hadis ini, mudah-mudahan kamu mendapat pahala dan bersedekah roh kamu di akhirat nanti. Biar kita susah tak boleh bersedekah kepada orang lain, tetapi anda boleh juga bersedekah kepada roh anda apabila di akhirat nanti, dengan hadis-hadis yang saya baca ini. Hadis pertama, Sayyidina Abu Sa'id Rabiul Awal memberitakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beberapa ramai orang di dunia ini yang mengingati Allah Subhanahu wa taala di atas tilam yang empuk, dan kerana itulah Allah angkat darjat mereka ke peringkat yang tertinggi dalam syurga. So maksudnya, kita contohnya, anda semua yang menonton video ini semua mempunyai tilam dan bantal. Jika kamu tepuk tilam kamu, berasa sangat lembut, begitulah termudah sangat berzikir. Tetapi dengan hanya berzikir, dengan mengingat nama-nama Allah itu, kamu akan mengangkat darjat di tertinggi dalam syurga. Maksudnya, malaikat yang menjaga syurga adalah malaikat Ridwan. So, jika kamu berzikir, kemungkinan besar malaikat Ridwan akan mengangkatkan darjat kamu di dalam syurga nanti. Maksudnya, sabar di atas penderitaan dan kesulitan di dunia merupakan sebab peningkatan darjah akhirat. Sebab banyak penderitaan dan kesusahan kerana agama yang dialami oleh seseorang di dunia ini, maka setinggi itulah dia berhak memperoleh darjat di akhirat. Sebaliknya, keberkatan zikrullah sebegitu besar, walaupun zikrullah itu dikerjakan dengan senang lenang di atas tilam yang empuk, pun masih juga ia menjadi asbab ketinggian darjat. Asbab ni macam faktor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, jika kamu sentiasa sibuk berzikir, nescaya para malaikat akan berjabat tangan dengan kamu ketika kamu di jalanan dan ketika kamu di tempat tidur. Maksudnya malaikat semua akan berjabat tangan demi kamu sebab kamu telah berzikir. Ada juga dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Mufarid telah maju jauh ke hadapan. Para sahabatnya tanya, siapakah Mufarid itu wahai Rasulullah? Baginda pun bersabda, mereka ialah orang yang berzikir dengan penuh asyik dan cinta kepada Allah. Berdasarkan hadis ini, ulama tasawuf menulis bahawa tidak sepatutnya para pemerintahan dan hartawan ditegar daripada berzikrullah, kerana dengan zikrullah itu mungkin kamu akan mencapai ketinggian darjat di sisi Allah. So, Sayyidina Abu Rabiul Awal berkata, kamu hendak mengingati Allah
Subhanahu Wa Taala dalam kesenangan dan kelapakan. Ini akan memberi manfaat kepada kamu ketika kamu dalam kesusahan dan kesempitan. Maksudnya di sini, kesenangan dan kelapangan ini adalah dunia. Yang sekarang kamu tonton video, duduk sambil lewa, mudah tekan sini tekan sana, menjadi ini menjadi sana, mesej semua. Yang tu adalah kesenangan dan kelapangan. Tetapi jangan cuai, kerana setiap manusia yang lahir mesti akan menjumpai maut. So maka Saidina Abu Darda berkata, jika kamu mengingatinya sekarang, maka kamu akan dimudahkan pelurusan ketika kamu dilanda kesusahan dan kesempitan. Kesusahan ini adalah, dan kesempitan dalam ringkasan kata adalah siksaan kubur. Siksaan kubur. Saidina Abu Abdullah bin Abbas pula berkata, syurga ada 8 pintu. Salah satu daripada pintu-pintu itu khas untuk orang yang berzikir. Diterangkan dalam sebuah hadis bahawa sesiapa yang memperbanyakkan zikir, maka dia akan terselamat daripada sifat munafik. Disebutkan sebuah hadis yang lain bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai mereka. Sekarang pada pandangan saya lah, kalau macam rakan-rakan saya macam kelas apabila di kelas agama, beliau selalu cakap pasal awet lah, girlfriend sana ni semua, tapi tak ada seorang pun yang pernah berceritakan perkara cinta Allah. Susah mendapatlah kawan macam tu. Okay, hadis kedua pula, Saidina Abu Musa berkata, Rasulullah bersabda, perbandingan antara orang yang berzikir dan dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Yakni orang yang berzikir itu hidup dan yang tidak berzikir itu mati. Maksud Rasulullah dalam sini adalah, jika seseorang daripada umat Islam tidak pernah berzikir dalam kehidupan mereka selama 80 tahun, 70 tahun, selama 90 tahun, selama setahun, selama sejam, selama sebulan berzikir, maksudnya mereka itu sedang mati. Memang dah mati, orang yang mati. Sebab orang yang mati dah tak boleh buat apa-apa dah dalam kubur. Tetapi orang yang ada dekat dunia ni, dia boleh buat apa-apa semua. So maka kalau di atas dunia ni dia berzikir, maksudnya dia hidup dengan mesra, dengan rahmat Allah. Tetapi dalam kubur ni dah tak ada apa-apa lah. Hadis ke-6 pula, Saidina Abu Musa meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika di sisi seseorang terdapat wang yang banyak, lalu dia membahagikan wang tersebut pada jalan Allah, maka manakala seorang lagi sedang sibuk berzikir, maka seorang yang berzikir itu lebih afdal. Maksudnya, contohlah kamu insyaAllah mesti habis pendidikan, mesti akan cari college. Nanti akhir sekali mesti setiap orang akan menghadapi pekerjaan. So maka contohnya kamu buat bisnes, tiba-tiba jadi macam Alif Syukri. Tiba-tiba kamu dapat banyak duit dan kamu membahagikan. Macam contohnya 500 kepada ibu, 400 kepada ayah, 300 kepada adik, 500 kepada nenek, 500 kepada datuk. Contoh, yang itu adalah pembahagian wang. Tapi Rasulullah bersabda, orang yang lebih sibuk berzikir lagi bahagia daripada orang yang bagikan wang tu. Maksudnya orang ni dia tengah bagi-bagi wang, buat sedekah. Tapi orang ni dia tak ada duit, dia miskin, dia susah.
susah hidup. Tetapi dia berzikir. Maksudnya dia reality. Tapi yang ni lebih afdal di akhirat nanti. Maksudnya dia lagi bahagialah di akhirat nanti. Hadis ke-7 adalah Saidina Muaz bin Jabal meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, penghuni syurga tidak akan menyesal dan tidak akan berduka cita mengenai sesuatu apa pun kecuali masa di dunia yang telah berlalu tanpa zikrullah. Hadis riwayat Tabarani dan Baihaqi. Maksudnya, penghuni syurga yang telah masuk ke syurga, mereka semua sangat menyesal. Walaupun sebab tadi dalam hadis sebelum ini kamu semua dengar syurga ada 8. Ada 8 bahagian. Tetapi walaupun ada 8 bahagian, penghuni syurga masih menyesal kerana dalam hidup mereka tak pernah ada zikrullah. So maka orang yang pelajar-pelajar dan warga Gabrians yang menonton yang ni sangat bertuah sebab kamu mempunyai ilmu zikrullah hari ini. Hadis ke 1, 2, 3. Ya Allah, ya Rabbi. 1, 2, 3, 11. Ya Allah, panjangnya. Ya Allah. Ini. Okey. Dan kalau anda semua nak mengetahui, sebenarnya dalam kita umat Islam semua, setiap umat Islam yang lahir mesti ada azab kubur. Mesti akan merasai azab kubur. So maka dalam hadis ini saya akan membagi tahu yang hadis yang istimewa bagi anda, iaitu Saidina Muaz bin Jabal meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu amalan yang dikerjakan oleh seorang yang lebih menyelamatkan dirinya dari azab kubur daripada zikrullah. Maksudnya adalah azab kubur adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Kedahsyatan hanya diketahui oleh orang-orang yang mengetahui tentang hadis-hadis yang mengandungi keterangan-keterangan yang mengenai azab kubur itu. Setiap kali Saidina Uthman menziarahi perkuburan, maka beliau menangis begitu sekali sehingga membasahi janggutnya yang mulia. Ada seorang bertanya kepada beliau, "Tuan, tidak menangis tatkala mendengar perkabaran tentang syurga dan neraka seperti mana Tuan menangis ketika berada di perkuburan?" Beliau pun berkata, "Kubur adalah persinggahan pertama antara persinggahan-persinggahan akhirat. Sesiapa yang selamat di persinggahan kubur, maka persinggahan yang seterusnya akan dipermudahkan baginya." Maksudnya Saidina Uthman memberitahu kita kepada umat Islam, iaitu persinggahan dunia ini adalah sekejap. Dunia ini kita macam manusia yang tua-tua sudah kaji. Macam contohnya Paris, London, kamu melancong ke sana, melancong ke sini, berhijrah pergi ke Mekah, Madinah. Ya, boleh. Itu memang makruh ataupun sunat. Yang wajib adalah haji dengan umrah. Tetapi Saidina Uthman bagi tahu, jika seseorang itu persinggahan akhirat ni banyak sangat. Yang ni persinggahan akhirat pertama. Akhir sekali ni sama ada kita masuk syurga ataupun neraka. Maksudnya kita masuk syurga ataupun neraka, itu bergantung pada amalan kita. Maksudnya Saidina Uthman berkata, orang-orang yang masuk ke alam perkuburan ini, jika mereka tidak berzikrullah, maka susah mereka
menyelamatkan diri sendiri daripada azab siksaan kubur. Kerana dalam dunia ini, yang paling gelap bukan angkasa, tetapi azab perkuburan lagi gelap berbanding angkasa lepas di luar sana. Macam kalau di langit-langit kamu semua nampak hitam gelap, tetapi ada bintang-bintang. Tetapi dalam azab kubur ni kamu kosong, panas, kena sempit-sempit dengan tanah semua. Nanti ada 2 malaikat akan muncul dan tiba pada pandangan anda, iaitu malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. 17 rasanya. 17. Mana 17? Ya Allah, ya Rabbi. Okey. Hadis yang terakhir dalam video ini adalah Saidina Abu Hurairah telah meriwayatkan bahawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang penyeru akan menyeru pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang berakal? Orang ramai bertanya, siapakah yang dimaksudkan orang yang berakal itu? Jawab baginda, mereka itu ialah orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan dalam keadaan berbaring, meyakini dalam setiap keadaan mereka mengingati Allah dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, lalu berkata, Ya Allah, tidaklah Engkau mencipta ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami daripada seksaan api neraka. Satu bendera akan disediakan untuk mereka. Satu bendera. Mereka semua akan mengikuti bendera itu dan dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam syurga untuk selama-lamanya. Maksudnya dekat sini, yang ni hadis yang ke-17 ini bertajuk Fadilat Zikir dalam bab yang sama, cuma bahagian dia berbeza. Bahagian hadis terakhir ini menceritakan kalangan umat yang terbijak pada hari akhirat. Maksudnya di sini umat itu adalah yang sangat bertuah dan bijak pada akhirat nanti. Sebab pembangkitan pada mahsyar memang panas, kerana sejengkal saja matahari begitu panas dan dikelepuk orang ramai. Tetapi yang orang yang berzikrullah ni lebih afdal. Memang diorang memang semua bijak. Sebab jika dalam hadis tersebut Rasul itu kata, beliau telah berkata, keadaan tidur, keadaan duduk, keadaan berdiri, keadaan sujud, daripada semua keadaan, maksudnya setiap hari, setiap jam, setiap saat umatnya telah berzikir. Dengan berzikir mereka menghabiskan umur kehidupan mereka sampai masuk ke dalam kubur. Tetapi dalam kubur ini mereka akan bangkit lagi pada padang mahsyar, dan mereka ini akan dikenali sebagai orang yang bijak, kerana untuk mereka akan dapatkan satu bendera yang khas, dan dengan menggunakan bendera itu mereka tak ada apa-apa dah. Mereka terus skip perjalanan mereka semua sampai ke syurga, atau dikenali sebagai jannah. So itu sahaja hadis daripada saya. Tetapi untuk kalian nak tahu pasal hadis, pasal zikir tadi, dengan zikir-zikir ni banyak afdal.
Tapi dalam video ni saya akan menceritakan kalimah-kalimahnya. Maksudnya kalimah-kalimah zikrullah. Dalam sehari kalau kamu burn kan masa 30 minit ke atau sejam ke dalam zikrullah, itu pun adalah tanda-tanda kamu sudah dapat pahala Gunung Uhud. Gunung Uhud berkali-kali ganda. So, antara kalimah-kalimahnya seperti berikut. Macam begini. Maksudnya, okey. Dalam jari ini kamu, kalau pengetahuan beliau orang yang zaman dulu atau orang yang tua dekat di surau, di mana-mana masjid, beliau akan mengguna zikir, guna jari-jari, garisan jari-jari ini. Tetapi dengan berapa bilangan, dengan apa kalimah, itu adalah soalan umum. So kalimahnya begini. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Maksudnya 33 tambah 33 tambah 34 adalah 100. Maksudnya kamu telah berzikir sampai 100, bilangan 100. Dan tambah lagi satu 100, iaitu Subhanallahil azimi wa bihamdi. Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Yang ni kamu tambah 100, maka dia akan jadi 200. Dan tambah yang ketiga, iaitu La ilaha illallah. Tambah 100, kamu akan dapat 300. Baru 5 jari dah 300. So lagi satu, kamu beristighfar. Maksudnya astaghfirullah. Tetapi kamu boleh guna astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Begitu pun boleh, ataupun astaghfirullah selama 100 sehingga bilangan 100 kali. So maka sini dah 300, sini tambah jadi 400. Yang ke-500 ini adalah kalimah yang jika kamu baca yang ke-5 ni, yang ke-500 punya ini, kamu akan mendapat rezeki sehingga langit, luas langit dan bumi, iaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadis sehingga 500, sehingga 100 kali. So yang ni semua menjadi 500. Kita tambah lagi 600. Yang 600 ini kamu boleh berzikir lagi dengan la haulu wala quwata illa billahil azim. Kalimah ini disebut oleh Nabi Ibrahim alaihi wasallam, iaitu nabi yang terbijak di dalam dunia, dalam dunia Islam. So yang ni adalah yang ke berapa? 800, 600. Yang ke-600 ini adalah la haulu wala quwata illa billahil azim. La haulu wala quwata illa billahil azim. Maksudnya, tiada pertolongan yang terbaik seperti Tuhan yang mulia, yang esa sahaja menolongku, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, so yang ni dah 100 jadi 600. Yang ke-700 ini lagi special. Maksudnya kamu semua, contohnya sekarang MCO, kamu kena pakai mask, kamu kena tak boleh keluar lama-lama, banyak undang-undang kerajaan. Tetapi undang-undang Allah lagi simple daripada itu, iaitu yang ke-700 ini adalah berkaitan dengan kalimah Allah, suci Allah, iaitu di mana jika kamu baca ini selama 100 kali, mudah-mudahan kamu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala
Di mana jua. Di mana jua. Sama ada kamu di atas dunia, atau di bawah perkuburan, atau di akhirat nanti. Di mana jua. Iaitu hasbiyallah wa ni'mal wakil wa ni'mal iman wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil wa ni'mal iman wa ni'mal nasir. Yang ni adalah kalimah pelindung Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang ke-700. Dan yang terakhir sekali ialah 400. 400. Oh, yang ni yang ke-800. 700, 800. So, semua sekali 10 jari ini mewakili 800 kalimah. Kalimah suci Allah. Yang 800 ini adalah khas daripada Nabi Adam alaihi wasallam. Kerana Nabi Adam sebabkan gangguan jin, syaitan, iblis, beliau telah tersilap dan termakan umpan iblis dengan iblis. Maka Nabi Adam sangat menyesal, sangat nangis, sangat mendoa kepada Allah. Kenapa? Minta maafkanlah aku ya Allah, sebab Allah bagi denda yang cukup. Kerana Allah sudah mengingati Nabi Muhammad, tetapi dengan kehasutan jin, beliau terkalah. Maksudnya terikut. Tetapi Allah juga bagi fasiliti kepada kita, kemudahan kepada kita, iaitu taubat. Tetapi dalam ini ada untuk solat taubat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dalimin. Itu adalah kalimah dalam taubat, solat taubat. Tetapi yang ke-800 ini adalah khas, sangat khas, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kepada Nabi Adam. Setelah Nabi Adam mendapat ayat itu, sehingga umur beliau habis, jatuh ke mayat, menjadi mayat, beliau menggunakan kalimah itu kerap kali. So dengan kalimah itu mereka telah mendapat syurga. Kalimahnya adalah Rabbana dalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamnal anakunanna minal khasirin. Saya ulang lagi. Rabbana dalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamnal anakunanna minal khasirin. So maka di 10 jari anda ini mempunyai 800 kalimah yang saya telah mengajari di dalam video ini. So mudah-mudahan semua warga Gabriels, saya punya cita rasa dan saya punya impian adalah daripada kita berjaya di dunia yang dengan sikit nikmat, kita ringankan mulut kita agar kita berjaya berjuta-juta kali ganda di syurga nanti. Maka itu saja daripada saya. Mohon anda semua subscribe channel saya, subscribe, like dan share kepada rakan-rakan anda yang anda kasihi sekalian. Contohnya ibu, bapa, adik, cuma macam contohnya keluarga yang paling saya suka, yang saya paling boleh mencontohi, yang boleh mencontohkan dalam video ini adalah seorang adik dengan abang di sekolah St. Gabriel. Iaitu beliau dua orang semua ahli KRS, pernah masuk kawat kaki negeri, tetapi mereka adalah abang adik. Maksudnya adik tingkatan 3, abang tingkatan 4. Tetapi saya kagum dan saya malu dengan tingkatan 3 ini. Saya malu dengan budak tingkatan 3, iaitu adik tingkatan 4 ini. Sebab dia
belajar bahasa Arab. Dia pandai baca bahasa Arab. Dia boleh bertutur. Kemungkinan besar dia boleh bertutur dengan bahasa Arab. Tetapi abang dia terlampau jauh beza. Ibaratkan macam yang ni adalah 1 cm, tetapi 1 cm dipecahkan lagi dengan 1 mm. Yang ni adalah adik dia, tetapi yang ni adalah abang dia. Adik dia sungguh depan, sungguh terunggul, tetapi abang terlampau tak ada pengajaran, tak ada iktibar hidup semua. Beliau gagal. Tetapi ku yakin adik beliau suatu hari nanti mesti mendapatkan A ataupun A+ dalam pendidikan Islam nanti, dalam ujian pendidikan Islam nanti. Sekian, itu saja daripada saya. Moga mudah-mudahan kamu semua pelajar Islam yang tonton, pelajar Islam SMK St. Gabriel yang menonton video ini, moga kamu subscribe, like dan share kepada rakan anda. Dan kepada sesiapa yang share akan mendapat satu utusan daripada saya sebagai bendahari 2020 tahun SPM ini. Saya akan melaksanakan satu perutusan khas kepada anda semua. Kerana saya juga mempunyai nama dan list korang semua. Sebelum ini saya telah menjalankan kutipan RM RM2 kepada setiap pelajar sesi pagi setiap bulan, dan RM RM1 kepada setiap pelajar sesi petang pada setiap bulan. So jika anda berjaya mengikut tema syarat saya, maka potongan harga itu akan kemungkinan besar akan jatuh peratus. Macam contohnya sesi pagi lah. Sesi pagi saya minta RM2 kepada setiap pelajar itu, dia kata susah. Dan ada orang kata dah habis duit belanja semua. Ya, memang saya faham. Ada yang dapat duit belanja RM3, ada yang dapat RM5, ada yang dapat RM10. Tetapi tak apa. Tapi saya mewajibkan semua bayar minimum sebulan sekali. Itu saja. Tetapi sebulan sekali bermaksud bulan terkandunglah bulan 12 dan 11. Maksudnya 1 tahun ada 12 bulan. Maksudnya 12 kali saja anda bayar. Dan dalam 12 kali ni, kalau kamu darab 2 lagi, iaitu RM2 untuk sesi pagi, maksudnya kamu kena bayar RM24 setiap tahun untuk Kelab Dai Muda. Dan untuk sesi petang, RM12 sahaja untuk setahun untuk Kelab Dai Muda. So kami sebagai pengurus Kelab Dai Muda, dan saya dan rakan-rakan ahli berjawatan kuasa saya dengan pengerusi dan muallimah muliaku dan ustazah aku, kami akan berbincang guna modal ini untuk menguruskan majlis-majlis perayaan berbuka puasa di itu, Maulidur Rasul. Dan saya sebagai bendahari, saya akan melaksanakan satu tugasan khas bagi setiap Kelab Dai Muda, iaitu saya akan cuba sehabis baik saya untuk mereka Kelab Dai Muda, baju Kelab Dai Muda. Sebab ku memang cemburu. Saya memang kuat cemburu. Saya terpegun kerana macam KRS dia ada t-shirt dia sendiri, Brigade Putra dia ada t-shirt, pengawas dia ada t-shirt sendiri, pengawas pusat sumber dia ada t-shirt sendiri. Kenapa kita sebagai orang yang Kelab Dai Muda tiada t-shirt yang tersendiri? Kenapa kita tak khas macam mereka semua? Maka untuk
menanam nilai keyakinan dan ketabahan dan kegigihan anda, saya akan cuba buat habis baik untuk buat t-shirt Kelab Dai Muda pada tahun 2020. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anda dan saya melawati syurga dengan pahala yang lumayan. Sekian, terima kasih. Syukran jazilan.